Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Khairul Azmi bin Mazza, pengacara anda dalam rancangan Wawancaraku Guru-Guruku. Kini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Lokman Hakim. Sekolah ini dibina pada tahun 1986. Pada mulanya, sekolah ini dinamakan Sekolah Menengah Rendah Lok Heng. Walau bagaimanapun, ianya ditukar kepada Sekolah Menengah Lok Heng berikutan dengan penubuhan tingkatan 4 sastra. Namun, pada Jun 1999, pihak sekolah telah menggantikan nama Lok Heng kepada Lokman Hakim dan kini sekolah ini digelar Sekolah Menengah Kebangsaan Lokman Hakim. Jadi, siapakah guru yang bakal ditemu Rama pada hari ini? Mari kita saksikan. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Wawancaraku Guru-Guruku. Baiklah, bersama saya pada hari ini adalah Guru Kaunseling SMK Lokman Hakim, Cikgu Siti Nazra binti Kasman. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Untuk makluman, kami juga ditemani oleh pelajar-pelajar daripada bimbingan dan kaunseling kumpulan 6. Mereka akan menanyakan soalan-soalan berkenaan bimbingan dan kaunseling kepada Cikgu Nazra melalui platform Google Meet. Baiklah Cikgu, sudah bersedia ya? Sudah, insyaAllah. Okey, boleh kita mulakan? Okey, kita mulakan kita punya wawancara melalui pengenalan diri Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang hebat-hebat belaka ni. Saya Cikgu Siti Nazra binti Kasmin. Mula berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling pada tahun 1998 di SMK Bandar Mas dan memang terus sebagai guru kaunseling habis tamat pengajian dari Universiti Putra Malaysia. Okay, dan pada tahun 2012 saya dihijrahkan ke SMK Lokman Hakim yang indah ini dan sehinggalah ke hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada pelajar bimbingan dan kaunseling. Baiklah, untuk soalan yang pertama adalah apakah kemahiran kaunseling yang digunakan untuk mengenal pasti masalah pelajar di sekolah? Okey. Kemahiran kaunseling dalam mengenal pasti masalah ni maksudnya semasa sesi kaunseling dijalankan. Sesi kaunseling individu atau sesi kaunseling kelompok. Kita ada dua ataupun bimbingan individu, dia lain pula. Bimbingan lain, kaunseling tu lain. Atau bimbingan kelompok. Jadi di sini disentuh kaunseling, sesi kaunseling individu. Bila kita menjalankan sesi kaunseling, ada beberapa kemahiran yang kita perlu ikut supaya sesi tu berjalan dengan baik. Antaranya kemahiran mendengar. Ada setengah-tengah klien tu, kita tak perlu cakap apa-apa pun, mendengar saja. Oh, cikgu saya, biar dia nangis ke apa, mendengar aja. Dan lepas tu dia dah lega. Dia dah lega dan berterima kasih lah. Dia rupanya dia hanya perlu didengari. Someone lah untuk didengar, untuk dia luahkan apa yang dia rasa. Yang kedua seterusnya ialah kemahiran memberi dorongan minima. Kita galakkan klien tu untuk meneruskan apa yang sedang mereka perkatakan. Saya angguk. Okey, teruskan. Itu dorongan minima. Angguk tu lah. Angguk. Jadi kita memberi apa perasaan kita bila orang angguk dan teruskan lah. Humming tu antara dorongan minima. Dan kemudian kemahiran memberi soalan. Satu soalan tertutup, satu soalan terbuka. Kalau tertutup ni klien hanya perlu jawab ya atau tak. Kalau terbuka, katanya sejak awak duduk di sini bersama ibu ayah lama, jadi apa yang awak rasa dah beberapa bulan ni, apa perasaan awak macam mana berada di sini? Kita bercampur bau, ada kalanya kita rasa kita jadi banyaklah nak cakap kan. Soalan terbuka ni maknanya klien dia bukan jawab ya atau tak. Dia akan ada banyak penjelasan. Kita teruskan soalan dengan pelajar seterusnya. Bagaimanakah cara mengatasi masalah pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin dengan menggunakan kemahiran kaunseling? Okey, bila tanya tentang kemahiran kaunseling, dia ada satu lagi. Saya terfikir kemahiran macam yang saya sebutkan tadi lah, kita repo, dorongan minima semua.
Dan ada satu lagi teori counselling. Oh, ada. Saya suka gunakan rational behavioral therapy. Oh, behavior. Maknanya kita menukar pemikiran, kepercayaan pelajar ni, kepercayaan tentang diri dia lah. Contoh satu isu datang lewat lah, memang dia sebut terpanggil, dia rasa dia memang tak boleh, dia kata memang saya selalu bangun lambat. Dah itulah pemikiran dia ni, dia tak boleh, set dia macam tu, Mindset dia gitu. mindset dia, saya memang bangun lambat. Jadi kita lihat, dia tanya dia semula, okay, kenapa bangun lambat? Dia bangun lambat sebab tidur lewat. Dia sendirilah jawab, bukan kaunselor, bukan kita yang jawab. Kita jangan kata jangan main game, cuma kita beri dia, okay, awak rasa kalau awak nak tidur awal macam mana? Saya main game tapi sekejap je lah cikgu. Nampak? Dia sendiri yang jawab kan? Dia sendiri yang jawab. Saya main sekejap je lah. Okay, agak-agak berapa minit awak boleh kurangkan? Okay, saya boleh main setengah jam je ke? Selalu saya sampai pukul 12, telajak lah maksudnya kan. Jadi dia sendiri yang cakap. Okay, saya tengah tulis je lah apa yang dia cakap. Okay, jadi maknanya lepas ni awak akan main game 30 minit je kan? Okay. Jadi penyelesaiannya dia sendiri yang beri. Dia nak main game sekejap je dia kata. Okay, jadi boleh tidur awal. Okay, lepas tu macam mana nak pastikan awak boleh bangun awal? Kaunselor ni kita beri, okay, bagus ni, galakkan. Kita beri galakkan, bagus ni, betul lah awak buat ni. Okay, jadi dia dah selesaikan masalah dia kat situ. Cuma dia tak perasan yang dia boleh selesaikan sendiri. Betul. Jadi kita cuma, kaunselor akan kata, okay, bacakan sekali lagi. Okay, jadi sekarang ni alternatif awak ialah main game sekejap je. Nanti kita bagi juga dia main game tapi sekejap je, jadi awak boleh tidur awal kan. Ni awak sendiri tadi yang cakap, awak mesti buat ni. Esok cikgu nak jumpa awak. So esok paginya saya tanya kat, ada tak nama ni tulis kat buku lewat ni? Ada cikgu. Alhamdulillah, selalu nama dia ada je. Cara kaedah kaunselor juga ialah sentiasa menghargai murid. Walau apa pun salah laku dia, apa pun pelanggaran disiplin yang dibuat, tolong kaunselor jangan pandang kau ni teruk lah, tak tahu sekolah, lambat dia, macam kita tanam macam benci sangat kita dekat dia. Tak, kaunselor mesti tanamkan sayang dekat semua murid, tak kira dia ni macam mana pun. Okay, kita ke soalan yang seterusnya. Apakah prosedur atau proses semasa menjalankan aktiviti kaunseling kepada pelajar, khususnya kepada pelajar yang bermasalah? Aktiviti kaunseling maksudnya sesi ke? Kaunseling Jadi sebelum sesi kita mulakan, bagaimana murid boleh datang jumpa seseorang guru kaunseling tu, dia ada beberapa cara. Pertama, klien yang datang sendiri ni macam dia datang lah, tiba-tiba datang, cikgu, dengan nangis ke, dengan tak nangis ke, tak, macam-macam lah, datang sendiri. Yang kedua, dijemput tu guru kaunseling jemput pelajar tu. Mungkin saya dapatkan data dari akademik keputusan peperiksaan, murid ni gagal ke, cemerlang ke, kita akan panggil, dijemput lah, namanya klien yang dijemput. Yang ketiga, klien yang dirujuk. Yang dirujuk ni biasanya dari guru-guru. Dan sebenarnya yang ketiganya agak banyak jugalah. Isunya ialah isu pembelajaran. Dan bila tadi rasa macam saya dah ada termasukkan juga ni dalam bahagian 1 tadi, kemahiran kaunseling kan. Bila datang pelajar akan dapat surat panggilan tu dari unit kaunseling yang menyatakan pertemuan dengan siapa, A binti A, di mana, tarikh bila. Jadi di bawah surat itu ada ruang untuk guru benarkan atau tak, guru kelas atau guru yang mengajar ketika waktu dipanggil. Sekarang ni kalau guru tu kadang-kadang ada masa guru tak boleh nak lepaskan, mungkin ada amali ke, memang tak boleh ulang balik kan. Sesi tu akan berjalan mengikut prosesnya lah, hubungan repo, kemudian kita teroka ni meneroka apa sebenarnya isu klien ni. Kadang-kadang dia ada 10 masalah disebut. Tapi kita dalam sesi kita tak boleh nak fokus pada 10 masalah, 2 pun tak. Kita fokus 1. Okay, katakan Azmi dia dah sebut ada 4 yang dia macam menyerabutkan fikiran dia. Jadi kita akan tanya yang antara 4 ni mana yang Azmi paling terkesan sekali masa ni. Sebab kita nak ajak klien untuk fokus pada 1 saja masalah dia pada sesi kali tu lah. Dan bila kita dah teroka, kita dah dapat kenal pasti,
Ketika itulah kita boleh sama-sama buatkan alternatif. Dan alternatif tu dari klien sendiri. Tapi cikgu kalau klien tu buntu je, macam dia tak ada idea pun alternatif macam mana. Ada ramai juga yang macam tu. Kita tahu nak buat apa kan. Tu kita kena ada masuk bimbingan juga kat situ kan. Bimbingan. Guru lah kena bagi dia cadangan. Kemudian kita akan buat rumusan pada apa yang telah semua sekalian tulang balik. Jadi sekarang ni awak dah setuju untuk bangun awal, untuk minta ayah kejut dan bergerak ke sekolah dalam pukul berapa, awal sikit daripada biasa. Selepas tu kita akan buat temu janji. Okey, minggu depan cikgu nak jumpa lagi berapa hari bulan, boleh? Setuju? Okey, dia setuju, kita jumpa lagi lah minggu depan untuk sesi kedua. Okey, next soalan. Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan. Apakah kepentingan mengaplikasi kemahiran asas kaunseling dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PMP? Jadi kenapa ada satu falsafah yang mengatakan semua guru adalah guru kaunseling? Macam Azmi cakap, pernah mengalami kegagalan dan guru tu memberi galakan, memberi penghargaan, ganjaran bila dia berjaya. Itu adalah salah satu kemahiran kaunseling. Memang sangat perlulah dalam sesi pengajaran dan pemudah cara. Sekarang pun dah ditukar pemudah cara. Jadi sekarang ni guru diminta bukan jadi cikgu yang mengajar murid-murid. Guru adalah pemudah cara. Yang abad 21 punya program ni kan. Sebenarnya macam tu lah. Memang lagi banyak lah akan diaplikasikan kemahiran asas kaunseling ni. Untuk sesi tu baru guru tu akan rujuk pada kaunseling. Jadi guru biasa dia dah tahu, dia dah dengar luahan apa murid ni. Okey Cikgu Nazra ni murid ni macam ni. Jadi guru kaunseling ada masa, memang tugasnya lah untuk berjumpa secara personal individu murid tu. Dan nilai bila guru PDPC ni merujuk murid, dia ada kesinambungan dekat situ. Pendekatan yang digunakan oleh guru tu membantu mereka untuk rapat, menjadikan pelajar lebih selesa pada cikgu-cikgu berkenaan. Kita ke soalan yang seterusnya. Apakah perbezaan konsep etika kaunseling yang digunakan di sekolah dengan konsep etika di Malaysia semasa sesi kaunseling? Dan etika yang paling penting yang selaras semua perlu jalankan ialah antaranya etika kerahsiaan. Satu je perkataannya tapi itu sangat berat nak dijaga tu. Betul. Sebab apa? Kita kadang-kadang hidup bermasyarakat, orang nak tahu. Kenapa jumpa cikgu? Bukan murid dia dengan cikgu pun nak tahu. Tapi tak boleh. Dan bila saya senyap soalan macam Cikgu Nazra ni tak tahu apa-apa. Tapi etika dia punya etika memang tak boleh cakap. Kecuali kalau dia mendatangkan suatu kesan buruk pada murid tu, kita boleh jumpa pendamping ketua yang kita berbincang. Contohnya dia di masalah rogol contohnya kan. Masalah nak bunuh diri. Masalah isu yang macam tu kita berkongsi lah pada orang sepatutnya atau dengan guru yang sesuai. Tapi bukan berkongsi dalam grup WhatsApp, tidak. Okey cikgu, saya nak tanya apakah harapan cikgu terhadap bimbingan kaunseling di seluruh Malaysia, sekolah seluruh Malaysia? Tengok, ketua pun bagi saya bilik bukan bilik, bangunan ni, bangunan. Satu bangunan tau. Maknanya sebabnya pengetua dah percaya pada peranan unit bimbingan dan kaunseling dan kepentingannya di sekolah. Itu yang satu Malaysia harapkan macam tu. Jadi Alhamdulillah dari segi perkhidmatan, laporan semua, tahun depan satu Malaysia akan guna e-record. E-record kaunseling ni maknanya online. Kita laporan sesi online, laporan program online. Dan negeri Johor lah pelopornya. Kami dah 2 tahun dah gunakan e-record ni. Semoga perkhidmatan bimbingan dan kaunseling akan membantu semua sekolah, semua anak murid seluruh Malaysia untuk memperkembangkan potensi diri mereka menjadi seorang yang hebat, baik, insan yang soleh dan beragama. Amin, insyaAllah. Rasanya setakat ini sahajalah kita punya wawancara kita pada kali ini. Sekian sahaja wawancara kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada episod yang akan datang di dalam Wawancaraku Guru-Guruku. Sekian, salah dan silap harap dimaafi. Semoga kita berjumpa lagi dengan rahmat dan kasih ilahi. Assalamualaikum. Bye.